Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan masuk hari ini pada ayat yang ke-47 surah Ad-Dukhan. Semalam kita berkenalan dengan sebatang pokok syajarataz zaqqum, pokok zaqqum, dan bentuk siksaan kerana ia satu-satunya pokok yang boleh dimakan dan di neraka tak ada dah pilihan makanan yang lain. Lalu ahli-ahli neraka ini akan berebut-rebut makan daripada buah zaqqum. Menariknya Allah beritahu, menarik Allah beritahu, ketika mereka mengunyah dan konsum buah zaqqum ini, dia akan menghasilkan satu cairan pekat dan melekit. Kalmuhl, pekat dan melekit seperti tembaga panas. Yaghli, dan dia turun mengalir fil butun, ke dalam perut. Yaghli fil butun, dia mendidih dalam perut. Kaghallil hamim, seperti mendidihnya cecair, mendidihnya air yang meluap-luap. Kalau air tu tahap didihnya 100 darjah Celsius, maka perut kita kalau digambarkan mendidih pada kadar 100 darjah Celsius. Tapi kalau level kepanasan tembaga, dia bukan pada level 100 darjah Celsius. Kerana besi, kalau kita nak cairkan pun pada lebih kurang 3000 darjah Celsius. Itu tahap cair. Itu tahap cair. Untuk mendidih, dia perlu lebih tinggi dari itu. Untuk mendidih, dia perlu lebih tinggi dari itu. Sebab air, dia cair pada suhu bilik. Kan, air kan cair pada suhu bilik 27 darjah Celsius. So, dia mendidih pada tahap 100 darjah Celsius. So, kalau kita nak tengok pertambahan 80% untuk mendidih, maka kalau besi, dia cair pada kadar 3000 darjah Celsius. So, kita kena tambah 80%. 80% daripada asal, baki 80% lebih kurang berapa? 10,000 darjah Celsius. Lebih kurang macam tu lah. 10,000 atau 11,000 darjah Celsius. So, itu yang mendidih dalam perut. Dan itu bentuk yang pertama. Itu bentuk siksaan pertama. Perlu diingat, dalam ayat-ayat tentang siksaan, Allah ada sebut tentang rahim. Orang yang disiksa adalah jenis main-main tentang agama, menolak tentang agama. Dan Allah buat exceptional, ada orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah perkenalkan apa yang mereka rasa dalam neraka. Perkenalkan pohon dan buah zaqqum. Okay, next. Khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Sementara itu, ada dalam bahagian lain di neraka, diperintahkan kepada malaikat penjaga neraka. Khuzuhu. Khuz. Ditulis kat situ renggut. Saya pun tak tahu renggut ni bahasa apa. Memang bahasa Melayu ke renggut? Atau ada perkataan lain yang mudah kita faham? Renggut.
Bahasa Melayu. Rentap. Atau kalau yang apa nama? Yang perompak dekat jalanan tu. Apa dipanggil tu? Ragut. Ragut. Ini renggut. Renggut memang bahasa Melayu. Saya pun tak tahu. Dia sama ada rentap, sentap. Dia kena dia ambil dan heret macam tu. Khuzuhu, khuz ni ambil dan heret. Tangkap. Ragut. Apa sahaja yang menggambarkan malaikat tu pergi ambil dan heret. Bawa dengan kasar. Khuzuhu. Pergi tangkap dia. Pergi tarik dia. Fa'tiluhu. Dan seret dia. Kenapa perlu seret? Kerana tak ada siapa yang nak dihukum di neraka. Orang masuk neraka bukan kerana volunteer. Orang masuk neraka sebab dihukum. Dia nampak neraka meraung-raung tak nak masuk. Dan sekarang pula nak dihukum. Memang tak nak. So bila tak nak, dia akan direntap dan diseret. Kalau dalam ayat lain, yang ditangkap ni ubun-ubun. Bahagian kepala yang ditangkap ni ubun-ubun. Cuba bayangkan kalau kita ditarik ni lah. Rambut ni tarik. Pegang macam ni pun dah sakit, lagi kalau kita diheret ditarik. Ubun-ubun. Dan sekarang ni masih ada rambut. Tak tahu dekat neraka ada rambut ke tak. So yang ditarik ubun-ubun. Khuzuhu fa'tiluhu. Tangkap dan heret. Ila sawa. Heret dia ke tengah-tengah. Dan bila Allah kata khuzuhu, yang pergi tangkap siapa? Penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka. Dan sebenarnya ahli neraka bukan boleh lari ke mana-mana pun. Mereka kat situ je. Tapi kenapa perlu ada arahan suruh tangkap? Kenapa ada arahan suruh tangkap? Diorang kat situ je, bukan boleh pergi mana-mana. Bayangkan kalau dalam penjara, dalam sel tu, warden penjara diarahkan dia punya staff, pergi tangkap. Nak tangkap apa tuan? Dia dalam sel, dah dalam sel penjara. Tak, pergi tangkap. Heret dia sini. Itu adalah bentuk penghinaan, tuan-tuan. Macam tangkap binatang. Tu. Dan ini bentuk azab emosi. Penghinaan dengan disuruh tangkap. Dan tangkap ini dalam keadaan menakutkan dan menghina. Kan kalau kita tengok ada parti-parti yang kosong masuk Malaysia, bila immigration datang serbu, perkataan yang selalu dia tangkap. Lalu mereka sanggup terjun bangunan 3 tingkat. Sebab perkataan tangkap tu membawa maksud hina.
Namun ada ulama tafsir yang membawa penafsiran berbeza. Dia kata, kenapa dikatakan tangkap khuzuhu? Kerana ahli neraka pada waktu ini dia baru ditangkap, baru dimasukkan ke dalam neraka. So bila baru dimasukkan ke dalam neraka, dia belum ada sel, tu yang suruh tangkap. Dan orang yang baru masuk dah tentu lapar, tunggu lama dekat mahsyar, lapar, dihadiahkan buah zakum. Kan dalam surah Waqiah ada disebut haza nuzuluhum yaumaddin, inilah welcoming drink, hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Gitu, khuzuhu. Fa'tilu, seretlah dia. Dah ditangkap, diseret pula. Diseret ada pelbagai cara. Kadang dengan kita tarik ubun-ubun tu, seret dengan muka. Ada yang diikat dengan besi. Kan kalau penjenayah tu tak nak bergerak, kita seret aja. Seret dengan ganas. Dahlah dirantai besi dalam neraka, besi akan panas. Besi tu akan melekat pada kulit. Lagi diseret. Tak tergambar. Ila sawa'il jahim. Diseret ke tengah-tengah neraka. Diseret ke tengah-tengah neraka. Dan semua kena duduk di tengah neraka. Tak boleh lari ke tepi. Pergi ke tepi, seret ke tengah. Kenapa di tengah? Sebab tengah tempat paling panas. Dan Allah nak beri mereka rasa kepanasan yang paling maksimum. Sawa'il jahim, seret ke tengah-tengah. Sedang mereka di tengah-tengah neraka. Summa, setelah itu, dan perkataan summa, dia membawa maksud ada gap masa yang panjang. Diseret dulu ke tengah-tengah neraka, dalam keadaan mereka terpinga-pinga. Apa yang nak kena buat ni? Apa nak kena buat? Summa. Kemudian, subbu. Curahkanlah. Dan subbu dicurahkan dengan banyak macam air terjun. Ini bukan curah sikit-sikit, ini curah banyak. Subbu. Dan perkataan subbu dia ada kalimah yang berbentuk sedikit daripada subbu. Kita gelar sebagai soyiba. Kan doa hujan turun tu kan, Allahumma soyiban nafi'ah. Soyiba kerana ada ya dekat situ, menunjukkan hujan yang turun itu sedikit tapi berkatnya tinggi, berkatnya besar. Subbu, curah dengan lebat. Macam air terjun tu. Macam kita curah dari baldi. Curah. Subbu. Fauqa ra'sihi, atas kepalanya. Dahlah tadi dia baru makan buah istimewa. Buah zakum. Perut mendidih. Berapa darjah? Lebih dari 100 darjah. Perut tengah mendidih. Sekarang dicurah pula dari atas kepala. Curah pula bukan sikit-sikit. Macam air terjun. Macam air terjun. Apa yang dicurah dari atas kepala? Min azabil hamim. Dari azab yang menggelegak. So, di dalam mendidih, di luar menggelegak.
di dalam mendidih, di luar menggelegak. Min azabil hamim, dari azab cecair panas yang menggelegak. Dan air panas di neraka dia tak sama dengan air panas yang kita jarang atas kualitas. Air panas di dunia, kena kulit kita dah melecur kan? Oh, bayangkan kalau di neraka. Dalam surah Hajj, Allah pernah gambarkan, yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. Disiram air yang sedang mendidih atas kepala mereka. Maka dengan itu hancur luluh segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit mereka. Tuan-puan pernah tengok Terminator? Terminator Genesis. Ada scene babak Terminator daripada liquid yang hancur kerana kena air asid. Itu kot gambaran macam mana kita hancur. Kita pula, orang-orang yang tidak beriman, hancur. Disiram. Perut menggelegak, perut mendidih, disiram pula air panas dari atas. Disiram cecair panas dari atas. Cecair yang menggelegak. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Tuan-puan, ayat ini sangat grafik. Kita baca ayat ni, kita boleh bayang macam mana bentuk tu. Kan boleh dilukiskan, boleh digambarkan. Dan menariknya, kerana selama ni kita baca dan kita tak faham, lalu tak ada orang dalam kerajaan finas ke apa untuk menapis isi kandungan Quran, sama ada dia 18 SG ke, 18 asset ke, 18 umum ke, tak ada. Sebab tak faham. Sedangkan ini sangat grafik. Boleh ke kanak-kanak baca? Kan sangat gore. Kan menjadikan kita loya dan trauma. Macam mana ni? Begitulah Quran. Bila dia datangkan peringatan, peringatan tu jelas. Sehingga benar-benar timbul rasa takut. Dia bukan acah-acah menakutkan. Tak, benar-benar takut. Benar-benar takut. Bila sebut rebus, rebus. Ini sekarang disiram air panas. Kalau adik Bella tu didera dekat rumah bonda oleh Bainun dengan air panas, dan kita rasa apa balasan paling sesuai untuk orang macam Bainun? Bila baca ayat ni, kita rasa lega. Kerana ada bentuk siksaan yang macam tu. Tidaklah kita doakan Bainun melainkan agar dia bertaubat. Tapi jika dia kekal begitu tak nak bertaubat, ada pilihan azab semacam ini dan kita serah pada Allah Subhanahu wa taala. Summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim. Kenapa sampai macam tu orang ni kena? Apa yang dia buat dekat dunia dulu sampai macam ni yang dia kena? Makan perut mendidih, kena siram pula dengan cecair panas sampai luluh habis, hancur, dia tulang belulang dan daging-daging.
Ketika hancur, Allah jadikan seperti baru dan disiram berkali-kali, makan disiram lagi, makan disiram lagi. Kemudian dijadikan baru, makan disiram lagi. Sampai bila-bila. Lalu Allah kata, apa yang kau buat dulu dekat dunia? Zuk, rasakanlah. Rasalah, rasakanlah. Zuk, rasalah. Rasalah azab itu. Dahlah kena seksa, kena perli pula. So, seksaan fizikal dan seksaan emosi bersilih ganti. Diperli supaya semakin sakit di hati dan semakin bertambah menyesal. Rasakan. Rasalah. Kenapa disuruh rasa? Innaka antal azizul karim. Sungguh dulu engkau orang yang gagah dan terhormat. Malaikat mengejek mereka dalam ayat ini. Siapa mereka ini? Mereka inilah orang-orang kaya, orang-orang besar yang ada kedudukan, yang tinggi pangkat dulu masa dekat dunia. Kerana kedudukan mereka sombong dan telah menjadi sesat. Dan lebih menakutkan, termasuk golongan ini adalah guru-guru agama yang mengajar ajaran salah dan sesat. Tak boleh ditegur. Rasa dialah autoriti dalam agama dan dia nak dipandang mulia oleh murid-murid. Kita dekat dunia kadang kedudukan tinggi. Jangan sampai melayakkan kita untuk dapat azab macam ni. Jangan sampai kita jauh dari agama dan sampai jatuh ke lembah yang macam ni. Jika tak, kita akan diseret ke tengah neraka, disiram dengan cecair panas. Sebab tu bahaya, tuan-puan. Bahaya pujian-pujian yang menggunung pada guru-guru ni. Kami tak nak dimuliakan sampai macam ni. Tak nak. Sebab ada balasan special untuk mereka yang rasa, tengok, aku dimuliakan. Semua orang suka kan. Semua orang tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Sedangkan yang beri semua tu Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Aziz, dia saja yang betul. Al-Aziz berkuasa, berpengaruh. Al-Karim, mulia. Bukan itu yang manusia kejar. Bila dah kaya, dia berpengaruh. Bila berpengaruh, dia minta dihormati. Sembahyang kat masjid, kalau tak saf pertama, dia tak nak pergi. Mesti kena sediakan. Saf pertama sebelah kiri, depan sekali sebelah imam. Nak duduk dengan rakyat marhain. Tobat lahum. Zuq innaka antal azizul karim. Rasalah. Inilah. Dulu kan kau berkuasa dan mulia. Inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Sungguh inilah dia azab yang dulu kamu ragu-ragu terhadapnya. Surah Dukhan dimulakan dengan ayat kafir Quraisy minta bantuan pada Nabi. Apa perangai kafir Quraisy? Sombong dengan jawatan dan kekayaan. Kemudian Allah datangkan ayat cerita tentang Firaun. Firaun apa sikap dia? Sombong dengan kekuatan, harta, kekuasaan dan pangkat.
Kemudian Allah kata, kalau lebih baik daripada tubak, tubak juga terkenal dengan kuasa, kekayaan, dan kemuliaan. Tapi tubak beriman. Tubak beriman. Sekarang Allah bagi tahu, dalam banyak-banyak itu, ini bentuk siksaan, azab dan balasan kepada orang-orang yang mengimpikan, oh aku nak aziz, aku nak berkuasa, dan aku nak karim, aku nak dimuliakan, tanpa menyedari risikonya apa. So jangan cari kuasa dan jangan cari kemuliaan kalau kita tak faham risiko. Kecuali kalau orang tawarkan beri kita kuasa tanpa kita minta, maka kita kena laksanakan amanah kuasa itu dengan benar-benar. Dengan sebenar-benarnya. Ramai tuan-puan, CEO syarikat besar, syarikat-syarikat GLC, ketua-ketua jabatan yang kaya raya, yang ada kuasa, yang begitu humble, sangat down to earth, tak mencari kemuliaan, parking macam orang biasa, datang ke masjid, duduk macam orang biasa. Datuk Bandar KL sekarang, 5 waktu dekat masjid, subuh dia ada, asar, zuhur, maghrib, isyak dia ada. Datuk Bandar KL. Kadang lepas sembahyang kita menoleh ke belakang, wah dia ada. Dia tu tak ada. Pakai jubah, kadang pakai baju Melayu. Sangat humble. Sentiasa senyum. Kadang bila dah habis salam-salam semua, dia salam, dia ucap terima kasih Ustaz, terima kasih pimpin, jadi imam. Dia ada kuasa dan dia ada kemuliaan. Tapi keduanya tidak menjadikan dia hanyut sehingga layak diazab macam ni. Begitu. So, membaca ayat-ayat macam ni menyedarkan kita banyak benda. Kalau sekarang kita tak sombong, mungkin kita belum diuji dengan kedudukan dan pangkat. Dan kalaupun kita telah diuji dengan kedudukan dan pangkat, maka berusahalah bersungguh-sungguh untuk tidak jadi sombong. Aziz dan karim. Dua resepi untuk membangkitkan kesombongan. Aziz dan karim. So ayat-ayat macam ni boleh buat khot, tampal kat dinding. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghaljil hamim khuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim summa subbu fawqa ra'sihi min azabil hamim zuq innaka antal azizul karim inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Dah, tampal kat dinding. Mengingatkan kita, aku janganlah sombong. Agar aku tak sombong. Gitu. Kadang orang tu tak ada apa-apa pun, tapi dia merasa dialah berkuasa dan dia patut dimuliakan. Contoh paling mudah macam ni tuan-puan, kita pergi kedai makan. Kan pelayan tu tugasnya melayan kita. Tak gitu yang kita rasa. Pelayan tugas melayan kita. So kita pun order. Kita order, dia hantar dan tersalah. Weh, kita punya mengamuk. Kau ingat aku tak boleh bayar ke? Dia salah order. Dia salah hantar. Kita punya mengamuk. Kenapa? Kenapa kita boleh tinggi suara? Atau ngamuk-ngamuk dekat restoran? Sebab kita rasa kita ada aziz, ada duit untuk bayar. Dan kita perlu hormati. Customers is always right.
Boleh, orang biasa-biasa pun boleh jadi macam ni, antara Azizul Karim ni, boleh. So, inna hadza ma kuntum bihi tamtarun. Mengingatinya membawa rahmat besar supaya kita tidak ragu-ragu, percaya bahawa ada risiko yang bakal berlaku kalau kita tidak benar-benar Al-Aziz dan Al-Karim dengan cara yang sebenarnya, dengan cara yang betul. Kemudian tadi tentang tentang ahli neraka, dan sekarang tentang ahli syurga. Tentang ahli neraka, sekarang tentang ahli syurga. Ahli neraka start daripada mana? Inna yaumal fasli miqatuhum ajma'in. Ahli syurga, innal muttaqin. Dua-dua dimulakan dengan inna. So, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang bertakwa. Orang bertakwa. Kejap. Ayat 50 tu dia ada satu efek lain. Ayat 50 dia ada satu efek lain. Allah kata inna haza ma kuntum bihi tamtarun. Inna haza ni, inilah, kan haza ni, inilah dia. Dan haza ni, bila berlaku haza ni, kalau dalam range masa, semalam, esok, sekarang, inilah dia, sekarang. Tuan-puan, neraka dah dibuka ke untuk order? Dah dibuka, open order, siapa nak masuk? Ada yang dah masuk neraka? Belum. Tapi Allah bawa efek neraka tu berlaku sekarang. Inna hadza, supaya emosi kita terasa. Digunakan present tense. Bahasa present tense sekarang. Walhal dia belum berlaku. Neraka ni nanti dekat mahsyar akan datang. Dia belum berlaku. Supaya kita dapat membayangkan kalau kita berada sekarang di situ, efek emosi kita akan jadi lebih tinggi. So kalau tadi sindiran-sindiran emosi sebagai sebagai azab dari sudut emosi kepada ahli neraka, zul semua tu, dan bila Allah kata inna hadza, dan itu adalah untuk kita rasa gerun sekarang, bukan nanti, bukan semalam, bukan esok, sekarang. So bermula ayat 51 Allah akan sebut tentang syurga, dan ada 6 perkara yang kita perlu perhati tentang syurga. 6 perkara yang kita perlu perhati tentang syurga, dan semua orang nak, tak kira lelaki ke perempuan, semua orang nak. So biasa jiran kita selalu tanya melalui kita, kan kita yang selalu ikut kelas-kelas ngaji ni. So dia tak ikut, lalu dia tanya pada kita, engkau nanti kalau jumpa ustaz engkau tanya, perempuan dapat apa masuk syurga? Macam tu kan. Kita dah tahu dah. Yang tanya ni jiran sebelah. Kadang adik-beradik kita tanya kepada kita kan, perempuan ni dapat apa masuk syurga? Ini Allah list down kan apa yang lelaki dan perempuan dapat. Ada 6 perkara. Pertama, rumah yang selesa. Siapa tak suka rumah yang selesa? Semua orang suka. Pakaian yang selesa. Pasangan hidup. Makanan pada kelas yang tersendiri. Kemudian kediaman kekal, bukan tanah tol 999 tahun, tak. Kediaman yang kekal. Dan yang keenam, kita bebas dari malapetaka. Selamat sejahtera sampai bila-bila.
6 perkara tentang syurga. So kita nak tengok. Innal muttaqin. Ayat 51. So sesungguhnya orang yang bertakwa. Oh, level syurga ini pada orang bertakwa. Allah tak kata innal muslimin. Allah tidak kata innal mu'minin. Ini level orang bertakwa. Sekarang ni kita bertakwa atau belum? Nah, tuan-puan. Siapa yang bertakwa angkat tangan? Kasih angguk 1 kali. Siapa yang belum kasih geleng 1 kali. Menariknya Allah kata innal muttaqin. Bukannya menggunakan timbangan yang lain. Bukannya seperti iman. Dia alladzina yu'minuna dan innal mu'minina kemudian amanah. Atau ada beza. Amanah telah beriman. Maksudnya iman dia sudah sempurna dan dia telah lulus melalui ujian-ujian keimanan. Satu dalam surah Baqarah disebut Amanar Rasul. Telah beriman para Rasul. So Nabi, dia bukan baru berjinak-jinak nak beriman, tapi telah sempurna iman dia. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kita, level kita sedang beriman. Mu'minun sedang berusaha beriman. So, muttaqin sedang berusaha untuk jaga diri. Sedang berusaha untuk bertakwa. Dia belum sempurna takwa dia, tapi sedang berusaha. Tuan-puan, ayat ni untuk kita. Ayat ni untuk kita. Kan kita sedang usaha nak jaga diri ni. Hari-hari kita usaha untuk jaga diri. Berusaha untuk jaga penglihatan. Usaha untuk jaga mulut kita. Usaha untuk jaga tingkah laku. Walaupun kadang kita pegel. Pegel. Pegel ni apa? Geram dengan suami, geram dengan anak. Tapi bila ingat pada perintah Allah, hormati suami, kasihi anak, pegel dengan isteri, ingat perintah Allah, berkasih sayang, berbaik-baik dengan isteri. Itu kan berusaha untuk jaga diri, muttaqin. Ayat ini untuk kita. So jangan rasa, ini level lain Ustaz. Saya baru berjinak-jinak, belum lagi Ustaz. Tak. Ini untuk kita. Ini untuk kita. Innal muttaqin. Sesungguhnya orang-orang yang berusaha untuk bertakwa. Fi maqamin amin. Mereka berada di tempat tinggal yang aman. Mereka berada di tempat tinggal yang aman. Apa maksud amin? Dia bermula semasa mati dalam keadaan baik, dalam kubur, terlepas dari seksa kubur, di mahsyar, illa marrahima rabbi, kan? Di mahsyar dapat rahmat dan kemudian diiringi ke syurga. Itu maksud amin. Sepanjang jalan itu dia selamat. Aman. Selamat. Dia contohnya macam ni, kalau kita ada harta dekat dunia, kita akan ada rasa takut akan kehilangan, takut dicuri, takut diambil atau rosak. So bila rasa takut itu, dia akan menghilangkan rasa aman.
Kan kalau dekat dunia, bila berharta, dia akan ada dia akan ada perasaan-perasaan takut. Takut jadi begini, takut jadi begini. So bila ada rasa takut, aman ni akan beredar. Sekarang ni di syurga, ketakutan langsung tak ada. Semua rasa aman. Semua rasa aman. Amin. Fi maqamin amin. So ahli syurga akan tenteram, selamat dari bentuk apa jua kebimbangan. Apa jua kebimbangan. Antara maksud aman adalah terkandung dalam perkataan Islam. Islam, salam juga bermaksud selamat. Selamat. So bila kita beri salam, Assalamualaikum. Bila kita beri salam, Assalamualaikum, kita sedang buat pengumuman. Kita sedang buat pengumuman. Dan kalau saya bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya sedang buat pengumuman kepada tuan-tuan dan puan-puan bahawa tuan-tuan dan puan-puan selamat dari 3 benda. Pertama, selamat daripada sangka buruk saya. Yang kedua, selamat daripada perkataan saya. Yang ketiga, tuan-puan selamat daripada tindak tanduk saya. Tu Assalamualaikum. Salam sejahtera pada kamu. Anda semua akan selamat daripada niat buruk saya, daripada perkataan saya, daripada perbuatan saya. Anda merasa sejahtera dengan hadirnya saya. Assalamualaikum. Dan dijawab, Waalaikumsalam. So, orang Islam ni menyelamatkan tuan-puan. Menyelamatkan. Rasa selamat, rasa sejahtera, rasa bahagia. Dan something wrong kalau adanya kita orang rasa tak selamat. Itu something wrong. Itu kita kena buat sesuatu. Sebab tu orang Islam ni, pada level Islam, dia menyelamatkan. Dia menjadikan orang rasa selesa, sejahtera. Tu bapa-bapa ada kat rumah, anak rasa bahagia ke tak? Atau bila bapa balik dia, anak suruh menikus masuk bilik. Isteri terketar-ketar, takut salah sikit, kena pelempang. Kena jerit. Kalau begitulah keadaannya bahawa anda tidak sejahtera. Ungkapan salam tidak membawa apa-apa maksud signifikan dalam perbuatan. Kan ada juga kawan-kawan kita mungkin jumpa dengan kawan-kawan tak selesa, takut kita duk mengumpat dan mengutuk cari salah orang. So orang yang begitu, mana mungkin dia boleh dapat keamanan kalau dia tidak dapat menimbulkan keamanan pada orang lain. Dan kalau kita tengok fi maqamin amin, kat mana lagi kita ada jumpa perkataan amin sebelum ni? Ya, pada pengenalan Nabi Musa kepada Fir'aun. Walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun amin. Begitulah para nabi dan rasul
bawa keamanan, amanah kita yang mengikuti sunnah Nabi dan Rasul, yang bawa keamanan sehingga kita layak diberi tempat yang aman di syurga nanti. Innal muttaqina fi maqamin amin. Di tempat yang aman, sejahtera. Fi jannati wa uyun. Iaitu di dalam taman-taman. Jannat bukan satu taman. Ini taman-taman. Jannat jamak. So, satu orang akan diganjari dengan beberapa taman. Beberapa taman. Dan itu jam tuan-puan bebas untuk memilih tema apa bagi setiap taman tu. Kita kan suka rumah kita kalau ada tanah sekangkang kera, lalu kita convert jadi taman. Jannah diartikan sebagai taman. Jannah, kata akarnya jan. Jan ni maksudnya benda yang tak nampak. So, jannah juga dimaksudkan sebagai taman yang kita tak nampak dia punya tanah. Kerana suburnya rumput, kita nampak semuanya hijau. Kan lagu Zainal Abidin dulu kan, kulihat hijau tu. Sampai tak nampak tanah dia punya lebat rumput. Jannat. Dan beberapa taman. Mana tahu nak buat konsep Bali, konsep macam Maldives. Itu taman-taman yang kita pernah tengok. Taman Rashidah Utama ke, tu Jannat. Wa uyun, dan mata air. Mata air bagi masyarakat Arab ini adalah ini adalah bentuk ganjaran yang paling tinggi. Uyun. Sebab hidup dekat padang pasir, anda takkan dapat hidup kalau tak ada air. Hidup kat mana-mana pun takkan dapat hidup tanpa air. Tapi bayangkan, di padang pasir, panas terik macam tu, anda diberi mata air. Anda diberi mata air. Dan ini bukan satu mata air. Uyun banyak. Satu maksud uyun, mata air. Yang kedua, uyun, sedap mata memandang. Fi jannati wa uyun. So, orang muttaqin diberi tempat tu aman, dan diberi taman-taman, dan taman-taman itu sangat sedap mata memandang. Sejuk mata memandang. Dan sejuk mata memandang ni tuan-puan, ini adalah sukar. Sukar macam mana? Ialah Siti Hartini, dia punya sedap mata memandang tu lain dengan Kak Intan. Lain dengan Kak Nur. Lain dengan Opah. Lain. Yang sebut sedap mata memandang ni, lain orang memandang, lain dia punya keinginan. Dan Allah beri pernyataan umum. Syurga yang kau dapat eksklusif untuk matamu sedap memandangnya. Kan macam saya suka pakai baju terang-terang macam ni. Color orange.
Berselisih dengan orang buta menoleh. Punya terang tu. So, belum tentu sedap kita memandang, orang lain sedap juga memandang. Tak. Tapi Allah sediakan syurga sesuai untuk kehendak kita. Allah jadikan syurga tu sesuai ikut apa yang kita nak. Fi jannati wa uyun. Dan uyun pula, kan dia banyak. Uyun jamak. Tadi sedap mata memandang. Yang pertama tadi banyak mata air. Yang kedua sedap mata memandang. Yang ketiga uyun. Pemandangan dalam syurga berubah menjadi semakin cantik setiap kerlipan mata. Pemandangan dalam syurga berubah menjadi semakin cantik setiap kerlipan mata. Nanti jadi. Setiap kali mata berkelip, dia akan berubah menjadi semakin cantik, semakin cantik, semakin cantik. Dan benda tu unlimited. Boleh jadi beratus tahun, berpuluh tahun kita di tempat yang sama, berkelip-kelip mata kerana semakin cantik dan semakin cantik, semakin cantik. Terpegun dan terpesona. Fi jannati wa uyun. So, tempat yang aman. Kemudian kita dapat taman-taman. Banyak kali kan Allah sebut tentang taman-taman. Rumah tak ada ke rumah? Rumah dalam ayat lain. Allah sebut taman je. Dan pernah tanya tak? Why taman? Kenapa tak sebut di istana, rumah atau apa saja? Ialah audiens pertamanya para sahabat dan para bangsa Arab yang nak melihat taman itu hanya sekadar dengar cerita pedagang-pedagang yang pergi ke negara lain. Tanah padang pasir macam tu, mana ada taman. Sekarang ni je yang Allah suburkan tanah Arab dah ada rumput-rumput hijau. Tanda dia sangat dekat dengan kiamat dah kan. Kalau dulu mana ada bentuk-bentuk rumput hijau, taman-taman ni tak ada. Itu yang bila sebut syurga dikaitkan dengan taman, dia jadi motivasi besar pada para sahabat. Dan satu lagi bentuk, masyarakat moden sekarang, untuk dia dapatkan rumah yang ada taman, adakah semua orang berpeluang untuk dapat benda macam tu? Tak, saya duduk rumah flat tingkat 7. Jangankan taman, balkoni pun tak ada. Dan kalaupun corner lot, itu bukan taman, itu tanah lebihan. Taman ni luas, besar. So sekarang Allah bagi tahu kau dapat taman. Dan taman itu punya besar, kau tak payah gambarlah dia punya istana. Kalau tamannya pun macam tu, kalau outdoornya pun macam ni punya indah, apatah lagi indoor. Gitu. Dan biasa kalau kita pergi pula, kalau kita melawat mansion yang namanya mansion, okay? Katalah mansion macam ni. Atau yang macam ni, 45 juta dolar. Kau banyak lagi mansion-mansion yang lain kan? Banyak ni. Okey, katalah mansion yang macam ni, belakangnya ada laut.
Ini rumah dia. Untuk sampai ke rumah, dia perlu melalui jalan ni. Nak sampai ke rumah, dia perlu melalui jalan ni. Jalan ni nak sampai ke pintu pagar depan ni jauh. Jauh. Daripada gate nak sampai ke pintu rumah, kan jauh. So, on the way tu, kiri kanan taman. Kiri kanan taman. Seolah sedang cerita tentang taman-taman dekat kiri kanan, sementara nak berjalan menuju ke rumah. Dan pernah Nabi cerita daripada pintu pagar gate depan, pintu pagar rumah, nak sampai berjalan nak sampai ke pintu rumah, makan masa 70 tahun menaiki kuda paling laju. Berapa jauh tu? Daripada pintu pagar rumah nak sampai ke pintu rumah. Perjalanan makan masa 70 tahun dengan menaiki kuda paling laju. Itu apa yang Nabi gambarkan. Luas taman syurga. So dari sudut privacy, sangat terjaga. 70 tahun kot. Sempat mati, hidup balik. Baru sampai. So, fi jannati wa uyun. So, dah rumah besar macam tu, apa nak buat? Kan? Apa nak buat? Apa lagi? Enjoy lah. So, nak enjoy macam mana? Kita enjoy lain hari, 10.22, kita jumpa Selasa malam untuk sambung ayat seterusnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.